Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas sains dalam talian bersama Cikgu Faizal. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar tentang kemahiran proses sains. Okey, jadi tanpa buang masa lagi kita tengok apa yang kita ada. Okey, nak belajar apa hari ini? Yang pertama, sebelum kita mula, objektif pembelajaran kita ialah menggunakan 5 deria untuk memerhati dan untuk kita boleh buat mengelas. Yang kedua, cara dia ialah kita kena fahamkan konsep dan kata kunci penting dalam kemahiran memerhati dan juga mengelas. Okey, dan terakhir sekali, kriteria kejayaan. Kalau kita boleh membuat pemerhatian dan pengelasan, bermaksud kita dah berjaya untuk sekurangnya menguasai ataupun memahami apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sebelum tu kita kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Tengok, kemahiran proses sains. Apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains adalah alat yang digunakan untuk menyiasat dunia di sekeliling kita dan untuk membina kefahaman tentang konsep sains. Okey. Jadi kita teruskan dengan apa itu kemahiran yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Untuk pengetahuan anda, kemahiran proses sains ada 6 semuanya yang kita akan belajar untuk tahun 3 subjek sains pada tahun ini. Tapi hari ini kita nak fokuskan dulu kepada 2 kemahiran yang pertama, iaitu memerhati dan mengelas. Okey, memerhati. Apakah itu memerhati? Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Okey, yang kedua, mengelas ialah mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu. Okey, ini secara umumnya, definisi secara umum tentang apakah itu memerhati dan mengelas. Okey. Okey. Kalau ada buku teks bersama dengan anda, buka muka surat 1 dan kita akan nampak satu situasi di mana Aisyah, Kina, Lim dan Langgi sedang minum petang di warung Pak Mat. Okey, ini semua berkaitan dengan kemahiran memerhati yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, tadi cikgu dah beritahu kan, kemahiran memerhati, kata kunci yang penting ialah tentang menggunakan semua deria. Okey, apa tu deria? Okey, kita kena ingat setiap manusia ataupun setiap makhluk mempunyai 5 deria. Okey, yang pertamanya. Okey, deria apa yang kita ada? Yang pertama sekali, deria penglihatan. Di mana kita menggunakan mata untuk kita melihat. Okey, selain daripada itu, kita ada deria pendengaran, di mana kita menggunakan telinga untuk mendengar. Seterusnya, kita ada deria hidu, di mana kita menggunakan hidung kita untuk menghidu. Dan juga kita ada deria rasa, di mana kita menggunakan lidah untuk kita merasa. Dan seterusnya, yang terakhir kita ada deria sentuh, di mana kita menggunakan tangan untuk menyentuh sesuatu. Okey, jadi ini ialah 5 deria yang penting yang perlu kita ingat, bukan saja tahu, ingat dan faham. Kerana apa? Kerana kemahiran memerhati ini bukan sekadar melihat, tetapi dia secara holistik menggunakan setiap deria yang kita ada untuk membuat pemerhatian. Bukan hanya melihat,
tapi kita perlu mendengar, mungkin menghidu, merasa ataupun menyentuh. Okey, kalau kita tengok dalam situasi ini, kita nampak Aisyah bagi tahu sedap betul bau kuih ini. Jadi Aisyah telah menggunakan deria hidu untuk menghidu bau kuih yang sedap ini. Okey, kemudian kita tengok ada kina di mana rasa manis, menggunakan deria rasa untuk merasa makanan yang manis ini. Seterusnya kita dengar lim. Lim pula menggunakan deria pendengaran di mana dia mendengar bunyi pengisar ais. Dan yang terakhir kita nampak Langgi menggunakan deria sentuh di mana dia menggunakan tangan dia untuk menyentuh bekas yang sejuk. Okey, jadi boleh faham? Okey, jadi kita pergi seterusnya. Okey, ini adalah situasi lain. Memerhati ialah, okey, ingat sekali lagi, memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Okey, jadi tengok dekat dalam gambar bawah menunjukkan dua situasi di mana mereka menggunakan 5 deria yang mereka ada untuk menjalankan pemerhatian. Okey, tengok kuat betul bunyi letupan ini. Jadi ini ialah deria pendengaran. Dia menggunakan telinga untuk mendengar bunyi letupan. Kemudian, wah cantiknya bunga api itu. Dia menggunakan deria penglihatan untuk melihat warna bunga api yang cantik. Ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah dan ada juga warna kuning. Okey, seterusnya yang bawah, sambutan hari jadi. Tengok. Okey, lembutnya kek ini. Rasanya pun sedap. Lembutnya kek ini, mana dia menggunakan deria sentuh untuk merasakan bahawa kek itu sangat lembut. Seterusnya, kalau kita lihat, ayah mencabut lilinnya nanti berbau asap menggunakan deria hidu untuk menghidu bau asap. Okey, jadi seterusnya. Okey, kita sudah lepas tentang kita punya memerhati. Okey, sekarang kita tengok pula kemahiran proses sains mengelas. Okey, situasi di sini Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Okey, kita perhatikan dalam gambar. Apakah ciri-ciri yang kamu nampak? Okey, kita nampak ciri-ciri yang mungkin ada ialah dengan bentuk. Ini stem ada bentuk segitiga dan ini juga ada stem yang berbentuk segi empat. Selain daripada bentuk, kita boleh nampak dari segi warna. Warna merah, warna hijau, warna putih dan juga warna kuning. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak bantu? Jom kita tengok. Okey. Tadi cikgu dah beritahu macam mana untuk bantu Langgi mengasingkan stem tersebut. Okey, kita perhatikan selain warna stem yang berbeza, bentuk stem juga berbeza. Jadi kita dah tengok tadi, yang pertama tadi warna dan yang kedua tadi ialah bentuk. Okey, jadi Langgi faham yang stem boleh diasingkan mengikut warna dan ciri bentuk. Okey. Okey, tengok koleksi stem batu. Ada macam-macam. Dan kalau kita asingkan dari segi bentuk, segitiga dan segi empat. Jadi, inilah yang kita gunakan sebagai kemahiran mengelas. Jadi kita kelaskan ikut pada ciri-ciri sepunya dan perbezaan antara bahan-bahan lain.
Okey, jadi uh, tugasan pada hari ini, cikgu nak awak tuliskan nota, salin dalam buku tulis. Salin dalam buku tulis hari itu yang kita gunakan untuk tulis peraturan bilik sains dalam buku tulis panjang. Okey, jadi nota dia tentang kemahiran proses sains. Okey, jadi cikgu terangkan lagi sekali kemahiran proses sains. Apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains atau biasa kita sebut KPS adalah alat yang digunakan untuk menyiasat dunia di sekeliling kita dan membina kefahaman tentang konsep sains. Jadi KPS ni sebenarnya ada 6. Yang pertama, memerhati dan mengelas. Yang kedua, yang tadi kita telah bincangkan. Okey, yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan juga berkomunikasi akan kita bincangkan nanti pada kelas yang akan datang. Okey, kemudian kita tengok kemahiran memerhati. Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Okey, tadi cikgu dah beritahu macam mana kita nak fahamkan sesuatu konsep. Kita kena ingat tentang kata kunci. Kata kunci tentang memerhati ialah menggunakan semua deria untuk mengumpulkan maklumat. Jadi yang kita perlu highlightkan ialah menggunakan semua deria. Deria apa yang kita ada? Okay, kita ada 5 deria. Deria penglihatan untuk melihat, deria pendengaran untuk mendengar, deria bau untuk menghidu, deria sentuh untuk menyentuh, deria rasa untuk dan deria rasa untuk merasa. Okey. Seterusnya tentang mengelas. Mengelas ialah mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti bentuk, warna atau saiz. Jadi, kata kunci yang penting yang perlu kita ingat ialah mengasing, kemudian mengumpulkan objek kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria. Okey, jadi langkah-langkah untuk kita mengelas, yang pertama kita mesti kenal pasti ciri-ciri sepunya. Kemudian kita cari persamaan dan perbezaan. Yang terakhir kita asing dan kumpul kepada kumpulan masing-masing. Maksudnya kalau kita ada satu kumpulan yang besar, jadi untuk kita kelaskan dia kepada kumpulan yang lebih kecil ataupun kelas yang lebih kecil, kita tengok contoh tadi cikgu dah beri dalam buku teks ialah stem. Jadi kita kumpulkan stem yang warna merah, satu kumpulan. Stem yang warna hijau, satu kumpulan. Stem warna kuning, satu kumpulan. Jadi daripada satu kumpulan besar, stem yang banyak, jadi kita telah kelaskan kepada 3 kumpulan. Kumpulan merah, kuning dan juga hijau. Okey. Jadi kesimpulan dia apa yang telah kita belajar pada hari ini ialah yang pertama tadi ialah kemahiran proses sains secara umum. Kemudian kita telah belajar tentang 2 kemahiran proses sains yang pertama dan kedua, iaitu memerhati dan juga mengelas. Jadi apa kata kunci yang perlu kita ingat? Ingat lagi tak? Okey. Kalau ingat lagi, bagus. Kalau tak ingat lagi, ulang lagi. Okey, jadi terima kasih. Jika ada soalan, boleh hubungi saya daripada email rasmi saya ataupun boleh mesej saya di WhatsApp di nombor saya 010 900 3965. Jadi, bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi.